Sekejap kan. Boleh yang tak ada masalah, relax. Okay, done. Alright, good. Okay, selamat datang kepada siapa sahaja yang baru sahaja menyertai Google Meet yang disediakan oleh Cikgu Liza SK Sungai Ular. Terima kasih ya, selalu bab-bab teknologi ni Cikgu Liza lah yang tolong ya. Alright, so kita mungkin akan dapat kerjasama daripada Kerajaan Negeri Pahang. Saya guna perkataan mungkin sebab surat masih lagi on the way. So saya andaikan InsyaAllah dapat, tapi saya tidak mahu guna 100% kata okey lah. Alright. Hai, Cikgu Nora. Cikgu Nora ni penat sangat, dia baru organize satu national level punya program. Congratulations Cikgu Nora. Okay, this is what that we want to share with others also lah ya, benda-benda macam ni lah. Okay. Selamat datang Cikgu Haslinda. Okay. Right. So saya kena buka satu lagi ni, saya kena buka folder inovasi. Okey, baru-baru ni PPAP ada keluarkan iklan tentang inovasi perpustakaan. Siapa-siapa nak share tentang perkongsian pintar inovasi perpustakaan ya. Saya bacakan dulu syarat-syarat dia. Nampak macam kita semua boleh masuk sebab perkongsian pintar inovasi terbuka kepada semua pustakawan. So kita pun lah guru perpustakaan, okey. Bersediakan portfolio, laporan projek mengikut kreativiti masing-masing. So dia tak ada template yang macam restricted ya. Berdasarkan kriteria penilaian sama ada dalam bahasa Melayu atau bahasa Inggeris dalam bentuk slide ya, PowerPoint. Peserta hendaklah mengantar ke tarikh 17 Disember yang baru saja dilanjutkan ke 21 Disember. Bayaran bagi setiap penyertaan adalah RM45 dan dibayar semasa pendaftaran. Setiap penyertaan akan mendapat sijil penghargaan beserta cenderamata ringan. Peserta juga dapat berkolaborasi dengan rakan pustakawan, guru perpustakaan media dari pelbagai lapangan dan industri semasa sambutan Hari Literasi Maklumat yang akan dimaklumkan kemudian. So, okay. Okey, kita tengok apa yang perlu ada dalam portfolio kita. Nama peserta, jenis perpustakaan. Macam kita perpustakaan sekolah lah. Maklumat perpustakaan. Maklumat perpustakaan kita tu mungkin nama perpustakaan kita, bila ditubuhkan, sedikitlah sejarah perpustakaan tu ya. Lepas tu macam kalau Amy bolehlah cerita bila perpustakaan asal, bila makeover, sebelum dan selepas kan. Lepas tu macam Liza pun sebelum nama Pusat Sumber Al-Rushd, nama lain kan. Jadi mungkin boleh cerita sejarah perpustakaan di situlah. Okey. Nama projek kita yang kita nak share. Okey. Senang cerita, kita terus pergi pada satu projek yang signifikan. Okey, contohlah ya, macam Zarila. Hai Zarila. Boleh on mic Zarila. Bang. Kak Ila. Okey, Kak Nora Fiza dah masuk. Okey, nanti Kak Fiza tolong bantu untuk tambah-tambah ya mana-mana yang saya terlepas pandang ke ya. Saya bacakan dulu apa yang dianjurkan ni ya. Baik, latar belakang projek kita. Nama projek, latar belakang projek. Okey, macam Cikgu Zarila pernah jadi top 3 kan? Pusat Sumber Anugerah Pusat Sumber Kebangsaan. Betul Cikgu Zarila? Ya. Jadi top 3. Jadi cikgu boleh namakan projek cikgu tu nama projek tu ialah nama anugerah tersebut cikgu. Anugerah Pusat Sumber Cemerlang Kebangsaan 20 berapa cikgu? 2019. Baru sangat. Maknanya itulah nama projek. Bagaimana sebab saya tahu Cikgu Ila ada buat gotong royong, chat, menyediakan filing system, semua proses tu ada gambar dia kan, ada kronologi dia, betul macam mana nak sampai ke tahap tu kan. Jadi cikgu juara Pahang ketika itu. Jadi cikgu boleh kongsikan perjalanan projek cikgu tu dalam inovasi cikgu. Itu kita panggil inovasi lah, sehingga capai satu anugerah peringkat kebangsaan. Juga suka diingatkan, inovasi tak semestinya menang anugerah ya. Nanti mesti nak kata
tak pernah menang apa-apa, macam mana nak masuk inovasi? Tak. Inovasi adalah sesuatu yang kita lakukan untuk murid kita atau institusi kita atau perkhidmatan yang kita berikan yang berbeza daripada sebelum dan selepas. Maksudnya kalau sebelum kita ambil masa seminggu untuk capai objektif, sekarang dalam masa 30 minit kita dah boleh capai objektif misalnya. Ataupun kalau bahan sebelum ini memerlukan 3-4 item untuk capai satu objektif, sekarang menggunakan satu material dah boleh capai objektif. So dia simple, dia lebih speed, dia lebih murah pun boleh jadi inovasi. Kalau kita memerlukan kos yang tinggi sebelum ni, sekarang dah memerlukan kos yang lebih rendah. Itu juga boleh jadi inovasi. Apa sahaja yang memberi implikasi dari segi kos, tenaga, masa dan memberi impak yang lebih baik boleh dipanggil inovasi. Tak kira menang anugerah ke tidak, ya. We want to listen to all the stories. Luar bandar, dalam bandar, sekolah Cina, sekolah Tamil, sekolah orang asli, ya, sebab demografi berbeza, pendekatan berbeza. Macam Kak Fiza, dia gelarkan diri dia guru di kaki bukit, kan. Tapi kaki bukit pun lain dia lebih bagus pada saya tadi. Sabar je, kan. Masa kita punya forum, kan. So latar belakang projek jelaskan. Okey, kena cerita mengapa projek ini diperkenalkan. Kenapa cikgu memilih projek ini? Bagaimana projek ini membantu keperluan komuniti anda? Boleh ceritalah. Okey, tak ada cerita yang salah sebab ini adalah cerita kita. There is no right and wrong answer, ya. Pertama sekali cikgu-cikgu jangan takut nak bercerita tentang library cikgu atau perkhidmatan yang cikgu berikan. Sebab dia tak ada siapa nak judge itu salah atau itu betul. Dia hanya kalau kita kata dinilai sekalipun, saya pada awal masa bincang dengan PPAP bercadang untuk buat pertandingan, ya. Tapi saya mohon gugurkan perkataan pertandingan tu, jadikan perkongsian. Sebab bila kesebut pertandingan, saya tahu ramai orang tak akan nak masuk. Sebab perkataan pertandingan tu macam menggerunkan. Lepas tu kata nak masuk pertandingan inovasi macam tak bersedia lagi lah, macam tak ada bahan lah, tak tahu apa nak cerita lah. So all kind of excuses. Okay, so kita jadi kita tak nak, kita kata perkongsian. So kalau berkongsi, kita macam sembang sekarang, bersembang macam you nak cerita tentang apa, So nanti katalah kita ni, pandemik kita ni, COVID kita di Kuantan ni semakin berkurangan, ya. Seperti yang saya bincang dengan Datuk Seri Syahniza, kita nak buat hari literasi maklumat di PPAP, kita pamerkan folio murid. Ila hantar tak folio anak Ila dekat PPAP? Zarila? Tak hantar. Kenapa? Tak sempat? Padahal dah bagus dah. Sayang. Okay, tak apa, nanti kita menghadapi. Alright, so maknanya folio murid dan juga folio guru kita akan buat pameran supaya kita dapat membuka minda orang lain juga, ya. Maknanya ini maknanya folio literasi maklumat, orang pun dapat pandangan. Lepas tu orang pun boleh tengok pelbagai jenis kreativiti. Saya sendiri pun nak tengok orang lain, sekolah lain buat macam mana. Cikgu pun mesti nak tengok sekolah X buat macam mana, sekolah Y buat macam mana, kan. Saya sendiri pun nak tengok portfolio cikgu lain macam mana, apa aktiviti yang dijalankan. Ialah macam saya mungkin tahu beberapa orang guru yang sentiasa dengan saya je, yang kita dalam radar kita, yang berkongsi maklumat dengan kita. Macam saya tahu cikgu Liza SK19 selalu buat online, selalu buat program membaca si comel tu, kan. Jadi saya tahu dia adalah ratu online. Okey. Jadi saya cakap kat ni, masuklah inovasi yang bahagian online ni, sebab rasa macam setiap minggu ada kuis, kan. Right. Lepas tu kalau cikgu Amy SK Cerating, beliau ada buat rak ni, beliau ada overhaul beliau punya perpustakaan, ya. Dah jadi macam showroom IKEA dah, kan. Jadi kita nak dengar cerita dia, bagaimana dia from nothing to something, and macam mana beliau dapat dana, macam mana beliau bergotong royong, time-nya macam mana, time frame-nya, penglibatan gurunya, pentadbirnya, semua tu kita nak dengar supaya jadi panduan kepada guru lain. Macam Cikgu Zarila boleh cerita pasal ni lah, dia punya perjalanan sampai dapat top 3 anugerah Pusat Sumber Sekolah Peringkat Kebangsaan. Cikgu Norowaida yang saya baru berkenalan ni, tapi terus dah jadi speaker untuk program dia tadi, boleh kongsikan perjalanan buat forum dan kuis online peringkat kebangsaan ni.
Sebabnya cikgu punya kerjasama tadi saya baca melibatkan beberapa entiti yang berbeza. So mestinya untuk dapatkan funding, untuk dapatkan kelulusan di peringkat jabatan dan kementerian, satu proses yang memerlukan birokrasi yang sangat tinggi, yang macam mana cikgu lalui template dia, kalau cikgu boleh kongsi kepada cikgu GPM lain ya. Okey. Tapi kita mesti nak dengar lah daripada Kak Fiza, sebab kalau tak logik lah kalau kita dah Kak Fiza ada kat sini kita tak dengar daripada dia kan. So Kak Fiza, are you there? Kak Fiza? Ya ada. Seronok dengar Zahid cakap. Share sikit. Seronok dengar cakap. Atau apa saja Kak Fiza, cerita-cerita GPM yang perlu dikongsi? Okey, terima kasih. Sebenarnya tak ready pun. Sebenarnya nak dengar je cakap. Tak, Kak Fiza, saya tak nak Kak Fiza cerita apa yang Kak Fiza buat. Sebab itu Kak Fiza kena masuk inovasi juga macam kita orang. Masuk untuk seminar. Saya nak Kak Fiza bagi tips kepada guru-guru muda ni. Macam selalu Kak Fiza bagi motivation lah. Jangan takut untuk bercerita. Cerita kita tak sama dan kita tak perlu banding-bandingkan cerita kita dengan cerita orang lain. Benda macam tu lah. Tips from Kak Fiza. Icon kot. Dia macam ni, sebenarnya kita bila kita jadi GPM ni, kita terutama yang muda lah kan, dia selalu melihat orang lain, sisi orang lain. Itu satu kesilapan. Dia sepatutnya kita tengok kepada sisi dia. Kan, sebenarnya dia selalu cakap dia bolehlah sebab dia begitu, dia bolehlah sebab dia begini. Dia selalu melihat kekuatan orang lain. Itu satu silapan. Ya, dia tak boleh tengok dia tak boleh melihat kekuatan orang lain dan meninggikan diri dia. Itu yang saya tak boleh sebab saya begitu, saya tak begini. Sebenarnya kita kena fokus kepada kekuatan diri kita untuk buat sesuatu. Kan? Lepas tu satu. Yang kedua, kita mesti ada prinsip kita sendiri. Kadang-kadang kita jadi GPM ni, kita tengok orang post, saya nak buat macam dia lah. Kita tengok orang post, saya nak buat macam tu lah. Saya tengok orang post macam ni, saya nak buat macam tu lah. Ya, sebenarnya kita kena ada identiti dan prinsip kita sendiri. Macam kita sekolah dekat kita ada kekuatan kita. Kita jadikan ancaman dengan kelemahan tu adalah kekuatan kita. Sebab kalau tak boleh kita kena buat ini sebab itu jadi lebih baik. Itu satu. Kadang kita sebab saya tak boleh. Sebab saya tak boleh sebab gitu, sebab gini. Tapi yang penting sekali contoh Cikgu Zarila, dia pernah nombor 3 kebangsaan. Berada di pesada kebangsaan bukan mudah sebenarnya sebab dia kena banyak melalui daerahnya, negara, banyak proses. Sebenarnya proses itu yang mahal, bukannya kepada hasil tu, ya. Proses itu yang buatkan kita belajar kan. Kita belajar macam ni sebenarnya buat file sebenar, begini buat program yang betul-betul berimpak tinggi. Macam Cikgu dia selalu kongsi, dia share. Jadi kita ambil bukan nak jadi cikgu ni. Bukan nak cikgu jadi Puan Nur Jahan. Dia bukan, kita jadi kita, tapi dalam masa yang sama kita ambil dia punya cara dia bekerja contohnya kan. Jadi saya melihat banyak, walaupun saya tak aktif di GPM Malaysia, tapi saya banyak melihat perkongsian-perkongsian itu yang dibawa oleh GPM muda hari ni. Ada kalanya agak tersasar. Saya baru je bercakap dengan pegawai daripada beberapa hari lepas daripada pegawai bahagian dasar kualiti. Dia agak menegur lah segelintir. Dia kata GPM Malaysia ni agak tersasar daripada landasan sebenarnya menguruskan pusat sumber. Ya. Jadi dia memerhati, dia cakap sebenarnya bila kita menguruskan pusat sumber itu akhirnya mesti kepada impak apa yang budak dapat selepas dia keluar daripada library. Itu yang penting. Itu yang penting. Okey, sekarang ni kita kata kita buat hiasan cantik. Okey, kita nak tarik minat. Selepas budak minat apa yang berlaku. Itu yang penting. Mesti ada kita persediaan untuk dia dah minat. Okey, adakah sekadar minat saja? Kita kena ada plan lagi. Dah minat untuk apa? Selepas mereka keluar, contohnya kita buat satu sudut. Dekorasi kita sangat hebat begitu, bini ruang. Sejauh manakah dia kata ruang-ruang itu memberi impak? Apa yang mereka dapat daripada ruang yang cantik itu, banner yang cantik itu? Itu yang perlu lagi dikupas oleh GPM. Itu yang penting. Kan contohnya mereka buat nilam. Okey, mereka buat nilam, mencatat, membaca bagaimana nilam itu sendiri itu membantu ke dalam kemahiran pembacaan mereka, bahasa Inggeris, bahasa Melayu. Macam mana mereka meningkatkan kosakata mereka. Akhirnya mereka mencurahkannya di atas kertas menjadi seorang penulis mungkin yang terbaik, ya.
dengan penulisan yang begitu cantik, hasil dapat nilam, itulah impak. Ya, jadi betul kita menghias library kita untuk cantik. Tapi bagaimana kita mengekal minat itu dan seterusnya membawa impak yang tinggi. Itulah yang ditegur oleh pegawai dasar dan kualiti. Ada orang mengatakan bahawa GPM ada satu lagi ditegur, selalu dia kata GPM ni kita urus ikut kepala kita, ikut urus minat kita. Sebenarnya itu salah. Kita sebagai pendidik, aku janji kita sebagai pendidik iaitu tertakluk kepada kehendak dasar KPM. Apabila kita mengurus sesuatu program, haruslah menjurus kepada apa sebenarnya objektif KPM untuk melahirkan apa. Walaupun ada kata kita kadang-kadang kita kata kita urus ikut kepada kita, enjoy, happy saja, suka-suka, seronok. Betul. Untuk itu mengelakkan kita rasa tertekan, tetapi kita mesti bersandar kepada ada track dia. Okay. Bila akak pergi ke sekolah kaki bukit, yang semua orang tahu akak daripada sekolah prestasi tinggi. Akak selalu buat aktiviti dengan MGS ni. Akak yang 7 tahun di Metodik Kuantan. Okay, akak pergi ke Biram. Lepas tu kita pergi ke sekolah kaki bukit. Of course lah berbeza. Ya, sebab sekolah ni nak suruh budak keluar satu patah perkataan pun sangat suka. Sangat suka. Mula-mula masa akak datang tu, akak memang kejutan budaya. Di Biram 1,000 lebih. Pergi 40 orang saja budak, kelas akak 8 orang. And bayangkan akak mengajar dengar bunyi unggas, bunyi siamang sebab kelas akak tu kan kaki bukit. Lepas tu babi, monyet ke ular ni baru ni ular kan. Biasa. Jadi takkanlah kita nak membawa kita punya aura kita tu begitu begini, nak bawa yang Biram tu 100% ke sekolah kaki bukit, tak boleh kan. Jadi akak kata, akak duduk dalam beberapa jam di library, akak cakap apa yang aku nak buat. Aku harus membina modal insan. Sebab dengan aku kena bina dulu, daripada murid tak boleh bercakap, kita akan asuh dia boleh bercakap. Dari murid yang selangkah, kita jadikan dia 2-3 langkah. Itu akak target dulu. Kan? Sebab kalau akak nak fokus, aku nak ubah semua, nak jadikan begitu, akak tak mampu. Sebab satu dari segi dana dan sebagainya. Lagi satu sekolah ni, faktor geografi kan. Sebab katakanlah kita hias, bunga-bungaan yang dihias tu, dimakan oleh burung tu makan sponge-sponge ke apa, daun-daun bunga tu walaupun hias habis. Lepas tu tarik kelawar dan sebagainya. So itu semuanya faktor yang mengganggu. Okay? Jadi tidak boleh membuang masa. Aku harus pada insight. Dan alhamdulillah tak pernah hantar calon nilam. Tahun ni akan nombor dapat 2 daerah Jerantuk. Okay. So akak akan target untuk tahun depan ni akak akan hantar lagi semua calon. Maksudnya tahun ni akan hantar BM saja. Tahun depan akan hantar 2 kategori lah. Okay. Sekarang ni kalau tengok budak akak dah boleh membentang, dah boleh bercakap, dah boleh berani, dah tahu pasal jimik dan sebagainya. Itu saja KPI akak masa ni. Betul. Tak perlu Saya dah setuju akak. dengan akak. Okay. KPI akak itu saja daripada kemudian masa akak buat literasi maklumat tu, sistem kelasan duit, budak tanya akak, cikgu dia kejar akak masa tu kat library, masa tu belum COVID lagi. Cikgu, apa itu ISBN? Bila dia tanya apa itu ISBN, bayangkan akak punya sebab. Betul, faham, saya faham. So, akak kata, okey, sekarang cikgu nak awak tuliskan maklumat pembacaan buku ni, dia punya kata, tajuk buku dan sebagainya, ISBN apa semua. Dia, cikgu, ISBN tu apa? Bila ditanya ISBN tu apa, akak rasa macam sebab sangat. Walaupun rasa jadi kita nampak dekat situ. Lepas tu cikgu ini judul ke, cikgu ini pengarang ke, cikgu ini penulis ke, bagi seorang guru di kaki bukit, dia sangat bermakna. Lepas tu akak jadi guru, jadi cikgu ni, akak dapat pegang dari budak membentuk A. Sebab budak tak ramai. Dan akak betul-betul jadi seorang cikgu. Akak rasa sangat. Okay, lepas tu akak boleh pegang 8 orang. Seorang tak faham. 8 orang. Jadi akak rasa, kenapa aku mesti ada KPI yang begitu tinggi buat masa ni? Ya, betul. Okay, jadi akak, korang semua fokus kekuatan yang ada dan kecilkan kelemahan yang ada. Tapi bagi di Kuantan tak jadi masalah besar. Bila kita berada di posisi sekarang, macam Kuantan ni antara daerah yang agak ke depan, so kita fokus kita ialah mantap je lah. So kalau kita nilam, kita budak semua dah boleh membaca, tak ada masalah. Mencatat pun boleh. Tapi apakah langkah kedua? Okey, langkah kedua dia agak penakulan. Kan, kefahaman dia. So kita punya peran strategik kita kena betul-betul berdasarkan kepada situasi kita. So bagi akak, macam akak tak boleh lagi tahap penakulan.
Untuk ini akak baru tahap kefahaman. So akak tak boleh terlalu laju. Kan akhir itu yang jadi akak satu lagi akak pegang komuniti. Macam rasa tadi ONN tadi yang komuniti kan. Akak pegang cukup komuniti. Sebab akak rasa kalau tidak ada kefahaman komuniti tu, mak ayah dia tak faham, sukar dia nak hantar pergi, dia tak peduli. Betul. Sebab apa cikgu? Akak beli jiwa mak ayah dulu. Kan akak masuk melalui PIB komuniti, akak masuk melalui PIBK, akak beli jiwa dia orang. Cara beli jiwa tu kita sama dengan dia. Kita lupakan kita nak ikon, kita lupakan kita ni guru cemerlang, kita lupakan kita lupakan hidung bling-bling kita semua. Okey? Betul akak cakap. Sebenarnya salah satu kita lupakan tudung kita yang ratus-ratus tu, kita lupakan bila awak kena beli jiwa dia dulu. Dan bila kita dah beli jiwa dia, dia sendiri datang, cikgu, anak saya nak masuk ni cikgu, jimik macam mana cikgu? Itu sebenarnya langkah kejayaan kita. Kan? Kita sedialah apa benda tu, kita bercakap pasal dasar, kita bercakap pasal itu ini. Kalau dia sendiri dia tak faham, jadi saya tak payahlah cikgu, saya tak begitu. Bila kita terangkan begini-begini, kenapa kena masuk nilam untuk PJSK dia, kenapa untuk PJSK begini, kefahaman tu penting. Kenapa awak kena masuk dia, dan kemudian kita bagi tahu dia orang, jadi bila kita dah beli jiwa dia, itu yang akak dapat ikon, akak buat kios bacaan komuniti tu. Akak boleh tahu. Tak cerita pasal nilam manalah dia orang faham. Orang kampung. Kadang-kadang kita pun cikgu saya boleh menoreh lah apa gitu gini kan. Jadi akak kata macam mana lepas tu akak cakap bincang dengan Perpustakaan Awam daerah Jalan Tok, saya nak buat sesuatu untuk parents. Maksudnya sebab akak perhatikan dekat Pondok Jaga tu ramai je dia orang borak-borak makcik-makcik tu. Kita sementara tunggu anak dia lah dulu. Lepas apa kata aku akan buka satu sudut bacaan kat sini, sambil-sambil dia menunggu tu, mak ibu-ibu ni baca daripada borak. Alhamdulillah masa akak buka tu memang ramai. Sebabnya lepas tu dia pula cakap, Cikgu Fiza, jangan letak buku novel, letak buku agama, kita orang ni dah tua, nampak rasa. Rasa macam tu, rasa ya Allah kata okey. Lepas tu masa nak buat apa-apa semua tu, akak buat record, jaga tu sendiri. Cikgu tak apa, kita orang jaga. Akak lantik dia sebagai pustakawan. Kan? Lepas tu maksudnya di sini kita kena beli jiwa mereka. Dan dia orang kena faham apa yang kita buat. Cikgu kalau nak, cikgu kena fahamkan dulu. Contohnya cikgu nak buat program inovasi tadi. Macam yang cikgu kena libatkan parents, sebab bila libatkan parents, murid itu mereka akan sama support kita punya inovasi, keberkesanan penyebaran luas tu. Kadang-kadang kita buat, kita short kita je kan, orang lain tak faham kan. Dia kecemerlangan seseorang itu bukan bergantung ke sejauh mana tinggi seseorang tu dia punya pencapaian, tetapi sejauh mana ilmu tu disebar ke ramai orang. Kan. Jadi bila kios komuniti itu berjaya dan sebagainya, itu sebenarnya menyumbang akak. Ada juga yang petikai akak dapat ikon. Dia kata duduk SKM apalah sangat boleh buat. Tetapi masa finalis kan dia ada berapa negeri, finalis 5. Fight tu finalis tu menggariskan bahawa momentum akak tu kekal daripada SBT ke SKM. Bermaksudnya akak terus kekal. Maksudnya daripada zero tu dia ada sesuatu lah dekat situ. Sebab ada yang fight. Kenapa negeri dia tak menang? Kenapa Pahang menang? Sedangkan akak duduk di sekolah kaki bukit, apalah sangat budak 7 orang 8 orang kan biasalah kan biasalah tu kan. Jadi bila tu sebabnya itu je lah. Cuma bagi di Kuantan, kalau kita tengok result hari ni, alhamdulillah. So Pahang tahun ni memang bolot habis 8 anugerah. 8 nilam, semua anugerah nilam. Kita tunggu library pula lah tak sumber. Kalau kita tengok memang kita nampak strategi Pahang, sebab akak terlibat dalam nilam ni memang dah lama lah kan. Jadi akak nampak strategi kita memang memberi peluang ke budak untuk program-program. Jadi budak tu dia ada keterampilan, dia boleh bercakap, dia tak malu. Inilah sebenarnya kan tips dia, bukan hari esok nak tanding. Nilam dia tidak boleh kita hari esok nak tanding. Dia adalah daripada peringkat awal. Dia tidak boleh dibuat-buat. Dia adalah sesuatu yang menjadi. Sebenarnya. Data kita boleh tipu. Laporan kita boleh tipu. Kemenjadian tak boleh tipu. Kemenjadian tak boleh tipu. Sebab bila dia faham, dia boleh bercakap. Dia boleh buat kan. Jadi akak pun dah tengok yang Kuantan pun beberapa library tu. Amy library mana tu? Akak tengok cantik. Amy. Zarila dah okey dah, mantap. Cuma sekarang ni step Zarila ialah melangkah lebih jauh untuk dari segi kualiti pula.
Kan macam mana kita nak meningkat. Kalau dulu kita punya target kita 4 bintang tu hanya kata orang dalam berapa persen, tapi kali ni kita dah ada track, jadi kita takkanlah kita nak target 1 bintang lagi, mesti kita nak target banyak 4 bintang. Habis tu betul budak-budak kita kebanyakannya yang menceburi nilam tu 90% boleh present. Itu sebenarnya daripada 90 daripada murid yang ada 4-5 bintang tu, bukan sahaja mereka membaca, tapi mereka melangkah lebih jauh, mereka boleh membentang. Okey, membuat pembentangan pada masa dia diberikan. Itulah yang sebenar yang dia hendak oleh KPM. Baca dan catat tu, itu adalah prosedur biasa. Baca catat itu untuk data saja. Tetapi yang lebih jauh ialah kualiti, kan? Lepas tu yang untuk program jalinan tu, untuk inovasi tu, macam Anne cakap, saya setuju. Selalu kita sebut pertandingan inovasi, pertandingan zonasi. Orang bila sebut pertandingan, orang takut. Sebab manusia dinilai, orang nak nilai dia. Kan, manusia kan dia, kita buat berkongsian. Apa je idea-idea yang kita ada, yang boleh kita kongsi dengan orang lain, dari mana orang lain itu penambahbaikan tu kita cuba share lah. Jadi akak rasa itulah akak rasa yang penting kita kena jadi diri kita. Ya. Jadikan orang itu sebagai motivasi kita, penguat semangat kita, tetapi kita ada nilai kita sendiri. Biarlah macam mana keadaan orang pun sekali, kan, tapi kita ada cara kita sendiri untuk bangunkan pusat sumber kita. Okey, terima kasih. Alright. Terima kasih Kak Fiza. Sebelum saya ulas apa yang Kak Fiza cakap tu, saya nak ucapkan tahniah sebab Kak Fiza kata tahun ni tahun pertama Kak Fiza menghantar budak nilam ni, selepas maksudnya tak pernah dihantar pencalonan ke nilam, hantar dan menang daerah Jerantut tempat kedua ya. Itu satu macam orang kata anjakan paradigma lah bagi sebuah sekolah. Rahmatlah bila dapat cikgu yang berpengalaman ya. Satu lagi ialah maknanya bukanlah seseorang tu dia cemerlang masa dia berada di sekolah yang bagus sahaja. Hantar dia ke sekolah yang, bukan kata sekolah tak bagus, maksudnya sekolah di luar bandar, sekolah yang kurang fasiliti, kurang kondusif, tapi identiti kita tu tidak berubah. Kecemerlangan kita tu sebab pada diri kita, bukan kita menumpang kecemerlangan sekolah atau murid lain. Kita membawa kecemerlangan tu bersama dengan diri kita, letaklah dekat mana pun. Itu sebenarnya yang kita nak apa orang kata, groom orang muda kita tu dengan identiti macam itulah ya. Jadi sebab tu saya rasa macam platform inovasi ni satu benda yang penting. Balik semula pada perkara-perkara yang Kak Fiza cakap tadi tu, saya catat ya yang Kak Fiza cakap. Kalau boleh saya cakap tu betul lah. Kenal pasti kekuatan sendiri. Tak payah compare dengan diri orang lain. Contoh ya, macam bila cikgu, saya bagi contoh ni sebab jangan marah bila saya bagi contoh orang yang sama, sebab ikan ya. Contoh bila Cikgu Liza dia setiap minggu dia buat quiz online. Takkanlah saya pun saya pun dandan nak buat quiz online juga. Lebih baiklah saya support quiz online dia daripada saya sibuk nak buat quiz online saya juga. Faham di sini? Maksudnya kita berada di era bukan bersaing tetapi berkolaborasi. Kita sekarang kita ada teknologi, kita ada dimensi baru melihat satu-satu perspektif dalam sistem pendidikan. Kita bukan bersaing, orang tu buat 5 kuis dalam talian, kita nak buat 6 kuis dalam talian. Tidak. Dia ada kekuatan dia, biar dia buat. Kita support dia. Kita naikkan dia punya volume. Dia contohnya cikgu tu perlukan dia buat kuis online. Kita pun tolong hebahkan kuis online dia supaya daripada 300 yang menjawab kuis online dia jadi 2,000. Kita pun tumpang gembira dengan kejayaan dia dan dia akan terus bermotivasi untuk berterusan buat kuis online. Yang mana manfaatnya akhir nanti pergi pada murid dia, murid kita, murid semua orang. Sebab it is not about us only, it is about everybody, about the students and all the teachers. So apa kita nak buat? Bisa kata, kita je support dia, apa kita nak buat? Kita fikirkan sesuatu yang berbeza, ikut kekuatan kita. Balik pada ayat pertama Kak Fiza tadi, kenal pasti kekuatan sendiri. Okey, kalau kita rasa kita orang yang boleh bangunkan PSS tu untuk, macam contoh Cikgu Ila, dah sampai top 3. Rasa-rasa nak berehat setahun 2, nak go for champion ke, rasa-rasa kot-kot lah kalau rasa macam dah hilang-hilang penat sikit. Benda ni sangat penat, saya tahu ya. Kot-kot lah kata nak berehat setahun 2, nak cari momentum baru, nak kumpul duit sikit. Kan? Jadi nak pergi kepada tempat pertama atau kedua. Tapi itu kita letakkan aspirasi. Tapi kalau tak dapat, kita tak rasa kita gagal. Sebab bersama dengan hala tuju kita untuk capai benda tu, kita ada buat banyak program membangunkan pelajar kita. So kalau kita tak dapat champion di situ pun, kita masih lagi menang di sini. Menang dengan pelbagai program yang kita anjurkan untuk murid kita. So, jadi kita takkan kecewa. Memang kita kata okey, bila kita buat A, B, C, D, E, chances untuk kita dapat top
Dah itu dah dapat top 3, chances untuk dapat second or first tu tinggi. So andai kata kita dah buat A, B, C, D, E tapi kita tak dapat juga, kita takkan kecewa kerana kita masih lagi menang dengan pelbagai benda yang kita anjurkan untuk murid kita. So yang tu ya. Baik, balik pada prinsip yang kedua tu, ikut demografi. Bila kita kerja macam Puan Fiza cakap tadi, kita punya prinsip asas kita ialah ikut demografi. Takkanlah duduk SBT nak buat benda yang sama di kaki bukit tu, tak logik. Jadi maknanya kalau cikgu X buat perkara X cikgu X buat perkara B di sekolahnya, dia ikut demografi dia. Kita cikgu Y buat ikut demografi kita. Apa sistem yang paling sesuai untuk murid kita. Itulah inovasi kita ya. Lepas tu jangan tersasar dari objektif lah. Macam Puan Fiza cakap tadi, maknanya terlalu fun, terlalu banyak enjoy, pusat sumber dan tak berfungsi sebagai kutub khanah, pusat ilmuan. Maknanya macam itulah ya. Lepas tu yang keempat, tertakluk kepada dasar MOE sebab kita pusat sumber yang beroperasi dengan funding daripada Ministry of Education, Kementerian Pendidikan Malaysia. So apa saja kita buat mesti visi dan misi itu apa yang ada dalam garis panduan kita lah. Yang kelima tu pun sama, apa saja, tak kira bandar ke luar bandar, nak buat program memang kena beli jiwa ibu bapa juga. Saya percaya ya, kuis-kuis online yang dibuat tu, kalau mak ayah malas nak layan anak jawab kuis dekat handphone, tak percaya kita punya program. Betul tak? Jadi maknanya kalau ibu bapa pun seronok nak melayan, sebab benda tu mudah, ambil masa 2 atau 3 minit dan benda tu bukanlah setiap hari tapi setiap minggu. Jadi benda tu kita dah secara tak langsung membeli jiwa ibu bapa juga. Macam Puan Ila itu mesti ada melibatkan ibu bapa untuk gotong royong, ada? Ada. Jadi kalau kita tak ada orang kata connection, soul connection dengan parents, tak jadi benda tu kan. Sebab kita nak menggunakan masa, tenaga, wang ringgit daripada entiti yang berbeza, iaitu community ataupun ibu bapa. So tak apalah, sekarang ni kita itu satu benda yang tips daripada Puan Fiza yang sangat kita hargai lah ya. Balik semula pada kita punya perbincangan tadi, maknanya Sorry sekejap okey. Akak minta diri dulu sebab ada 1 minit. Ada sebab esok. Okey, akak ucapkan tahniah kepada semua. Okey, untuk Kuantan sebab akak besok ada bengkel file. Terima kasih semua. Thank you. Terima kasih Kak Fiza. Bye. Right. Okay. Jadi kita buka kepada soalan. Okay. Saya andaikan semua yang ada dalam talian ini berminat untuk join inovasi. Apa agaknya soalan yang bermain di minda cikgu-cikgu? Cikgu Liza, mungkin Cikgu Liza sebab dia dah share, dia dah siap nak hantar besok. Cikgu Liza boleh share slide. Tak apa. Dia mungkin nak baiki lagi sebab tarikh dilanjutkan 21 kan. Jadi kita tengok dulu. Oh, lanjut lagi Apa Lia? Tarikh lanjut lagi ke? Tarikh dilanjutkan ke 21 hari Isnin depan. Oh ya ke, ada masa lagi lah, ingat nak puluh malam ni Tak payah puluh malam ni. Saya pun sega. Bolehlah ada masa nak buat hujung minggu ni. Okey. Okey, Cikgu Liza boleh share? Okey, sebenarnya saya pun tak pasti sebenarnya apa benda yang saya nak share ni adalah satu inovasi ke tak, tapi saya cubalah kan sebab saya pun tak pernah main apa-apa jenis inovasi sebelum ni. Tapi yang saya buat ni ialah tentang perkongsian saya selama ni dengan GPM dan juga aktiviti-aktiviti yang kita jalankan yang melalui media sosial. Itu je fokus utama saya. Contohnya macam saya ada buat perkongsian, saya ada channel Telegram sendiri kan. Betul cikgu ada GPM. Channel dunia. Dunia GPM. Ya. Teacher Liza kan. Jadi sebenarnya tujuan saya buat channel tu sebab laptop saya selalu on off. Kejap dia rosak, kejap dia okey. Jadi bila dia rosak tu, problem kita nak retrieve balik semua bahan yang kita dah buat. Jadi tujuannya sebenarnya itulah tujuan utamanya. Tapi bila saya fikir why not kita
jadikan dia satu channel yang mana bermanfaat untuk cikgu lain lah GPM. Saya rasa okey sangat cikgu sebab cikgu pun ada, Cikgu Liza ada 1, 2, 3 subscribers yang mendapat manfaat, termasuk saya lah mendapat manfaat daripada channel dulu GPMT Cikgu Liza ni. Semua maklumat kan. Tapi saya ni manja sikit, kadang-kadang saya akan minta dengan Cikgu Liza suruh PM saya, cikgu, saya malas nak cari kat situ kan. Line kita tak berapa elok. Sebenarnya asal usul line Cikgu Liza tak berapa elok. Line saya tak berapa okey lah. Boleh dengar ke? Putus-putus. Okey. Boleh dengar sekarang? Boleh. Putus-putus kan? Tadi putus-putus. Tak apa, cuba je. Jadi itu perkongsian saya lah. Lepas tu dan juga quiz online yang saya buat yang macam teacher and sebut tadi tu lah. Apa benda quiz-quiz. Allah sayangnya tak boleh dengar. Hujan kan Kuantan, sekarang rumah saya pun hujan. Lebat. Tak dengar lah Liza. Respons yang kita dapat daripada quiz yang dijalankan. Dan macam ujian literasi maklumat kan Zarila, kita kena teka apa yang Liza cakap. Saya rasa macam line okey. Memang tak okey. Apa yang Liza cakap tadi semua tak dengar, ni baru dengar. Dah okey dah, dengar dah. Ini baru dengar. Sekarang dengar. Ya ke? Allah. Yang dari tadi tak dengar lah. Tak dengar. Oh ya ke? Macam perkongsian saya tu ialah tentang apa yang saya apa yang saya buat untuk PSS dan juga ada contohnya macam aktiviti tu bukan saja, ada juga aktiviti yang bukan hanya untuk murid sekolah saya kan. Untuk murid di sekolah-sekolah lain juga dan saya tunjukkanlah apa impak, maksudnya respons yang kita dapat, lepas tu komen-komen daripada cikgu-cikgu yang terlibat dengan aktiviti yang dijalankan, benda-benda macam tu je perkongsian saya yang akan saya kongsikan nantilah. Tapi saya tak tahulah itu satu bentuk inovasi atau tidak kan. Saya gelarkannya inovasi. Saya gelarkannya inovasi sebab saya tak perlu buat tapi murid saya dapat manfaat. Contohnya saya tak perlu buat kuis tu. Tapi saya boleh guna capaian yang Cikgu Liza cipta untuk murid saya. Bahkan saya pernah kongsi yang Cikgu Liza buat si comel 1 tu. Si comel 2 dia macam susah sikit. Yang si comel 1 tu budak pendidikan khas pun ramai yang jawab. Okey. Jadi cikgu boleh buat 2. Share kat grup tahun 1. Ya kan. Cikgu boleh buat boleh ada 2 sebenarnya. Cikgu boleh nak cerita, Cikgu Liza boleh cerita pasal dunia GPM Teacher Liza ataupun yang online. Sebenarnya Cikgu Liza boleh pecahkan kepada 2 inovasi yang berbeza. Ya betul. Saya buat 2 tu dalam satu slide lah, maksudnya dalam satu inovasi je saya buat. Tapi cikgu nampak kan sebenarnya dia adalah 2 benda yang berbeza kan? Apa pendapat Cikgu Ila? Tapi dia nak satu je kan? Satu inovasi, satu penyertaan kan? Ya, tapi kalau satu inovasi, satu penyertaan, tapi kalau cikgu nak hantar 3 penyertaan, 3 inovasi yang berbeza lah. Betul. Masalahnya berbayar. Ujung-ujung ni kena bayar sendiri. Itulah. Duit sekolah dah habis. Yelah. Jadi saya boleh lah tu Liza, okey lah. Okey cikgu. Kaitkan. Lain ada tak nak bertanya? Boleh kita sama-sama jawab sebab kita pun Ya Nora? Kak En dengar ke suara saya? Dengar Cikgu Nora. Kak En jelaskan
Okay, Assalamualaikum semua. Ramai hebat-hebat ni. Saya dalam kereta, so saya tak boleh nak on video. Sorry sangat. On the way balik Pahang. Okay. Oh, baik-baik. It's okay. So me and drive. Saya nak cakap pasal inovasi. Actually, sebab saya pun baru masih belajar lagi. Saya cuma nak tanya macam kalau kita macam saya budak pendidikan khas kan, budak pendidikan khas. Jadi apa yang saya nak tanya, adakah dikira inovasi kalau macam kita bawa banyak benda baru untuk budak kita belajar. Contohnya baru-baru ni saya dapat satu geran dengan USM untuk wujudkan makerspace kat saya punya library. Maksudnya kami ada 3D printer, nak buat projek 3D printer tu boleh dikira macam inovasi ke? Inovasi lah tu cikgu. Oh, maksudnya macam bukan sebab macam kita bina bilik tu, macam bukan bilik, macam sudut tu kira macam inovasi lah. Dia macam ni, inovasi bukan semestinya produk ya. Inovasi boleh jadi perkhidmatan, tak boleh tunjuk bendanya. Contohnya channel GPM tu dia bukan boleh tunjuk dalam bentuk benda. Dia kena buka aplikasi. Maknanya kalau cermin mata ialah dia adalah inovasi. Sebab kita boleh tunjuk benda. Produk dia boleh jadi perkhidmatan. Macam contohnya nice perkhidmatan. Di dunia GPM Teacher Liza perkhidmatan, quiz online perkhidmatan. Macam Cikgu Adila punya pusat sumber, dia adalah bangunan tu sendiri, improvisasi bangunan tu sendiri daripada X kepada Y. Jadi Cikgu Nora punya tu inovasi lah. Okey. Terima kasih Kak Ann. Terima kasih semua banyak. Boleh. Cikgu Nora save je ni ya, sebab hujan lebat, baik-baik. It's okay. Okay. Cikgu lain ada apa-apa nak tanya? Ya cikgu. Cikgu apa ni? Cikgu Nur Fasiha ya? Fasiha. Seha. Mana tadi hilang dah? Ni Cikgu Nur Fasiha, ada apa nak tanya? Cikgu lain, Cikgu Hanila? Cikgu Nora? Tak ada. Okey. Terima kasih semua. Okey, bye. Alright. Okey, Liza ada apa lagi? Masalah. Kak Ann, link kiranya kita boleh hantar email kan? Boleh. Maksudnya kalau let's say ada sesiapa yang tak boleh nak send by hand on Monday tu, kita boleh send email lah dekat Betul. Dalam perpustakaan punya laman tadi dia ada share dia punya email address sekali. Okey. Lepas tu saya nak tanya lah, untuk pembentangan tu maksudnya kita perlu bentang di kita akan ada satu perjumpaan atau macam mana sebenarnya? Sebenarnya pada Hari Literasi Maklumat tu dijangkakan macam Datuk Seri Shaniza akan datang rasmikan program tu pukul 11. Datuk Seri Shaniza ni di Timbalan Perpustakaan Negeri Pahang ya. Pengerusinya adalah Menteri Besar Pahang. So timbalannya adalah Datuk Seri Shahniza ya. Okey, so dalam perancangannya Datuk Seri Shahniza akan datang untuk membuat pembentangan. Untuk membuat perasmian pukul 11. Sebelum tu kalau kita start pukul 9 hingga 11 kita ada 2 jam. Masa itulah kita akan buat sharing kita punya modul ni. Selain daripada kita buat pameran dekat situ kita baca-baca, mungkin kita ada Q&A. Maknanya mungkin kita minta cikgu-cikgu yang willing to buat slide presentation, tapi maknanya masa sangat terhad lah sebab kita pun share projek je, dia tak perlu banyak masa pun, dia hanya cerita apa projek dia, apa impak dia, gambar-gambar untuk support dia punya presentation tu kan. Lepas tu kalau ada Q&A orang tanya, kat situlah masa tu. Tapi tarikhnya saya tak dapat nak bagi tahu lagi sebab kita maklumlah COVID sekarang ni tengah naik balik kan. Kita harap semuanya boleh selesai dalam tahun inilah. Kak Ann, saya takut saya tertinggal info ke ni, yang maksudnya kalau luar daripada Pahang boleh masuk ke?
Boleh je, tapi mungkin cikgu tak dapat hadir lah pada hari literasi maklumat tu. Kalau macam contohnya katalah kita buat minggu yang terakhir Disember contoh ya, tapi masih lagi dalam cuti sekolah, tapi katalah buat minggu tahun berikutnya sebab disebabkan pandemik ni kita tunggu waktu yang betul-betul reda baru buat. Cikgu yang luar ni macam ni, perancangan kami juga akan buat macam ni satu sesi live daripada PPAP untuk kita ceritalah apa program yang telah berlangsung, nama-nama guru yang terlibat dengan pembentangan, nama projek. Mungkin nanti PPAP akan buat macam ni, gambar cikgu dengan nama projek cikgu, gambar cikgu dengan nama projek cikgu, kongsikan dalam bentuk maklumat ringkas di laman Facebook PPAP macam tu. Okey, tapi tak apa sebab dulu masuk ke pertandingan komuniti pustaka dulu daripada Kedah fly je ke Negeri Sembilan tu untuk final dapat hadiah tu, tak ada masalah pun. Yelah, kalau dapat hadiah berbaloi sayang, takut kita ni hadiah biasa-biasa je. Tapi networking tu mahal. Kita dapat jumpa kawan-kawan, kolaborasi tu mahal. Ya, okey Kak Ann. Alright. Orang lain ada soalan? Bila tengok skrin macam ni kan Liza rasa macam kita diperhatikan je, nak yang letak gambar tegak ni kan. So ada soalan ke? Macam dah tak ada. Tak apa, kalau ada boleh je teks Cikgu Liza ataupun Kak Ann ataupun anda sedang kau asam Amy. Boleh je teks kita ya. Kawan kita saling membantulah ya. Okey. Tak tahu pun Cikgu Nora ni PSS mana? Sekolah mana? Nora Muhammad ke? Mana? Liza kenal? Cikgu Pian Ramli. Kuala Terengganu. Oh, okey. Cikgu Nur Fasiha? Cikgu Hai Putih. Oh, cikgu. Kenapa saya nampak lain? Fasiha Putih saya kenal. Dia memang, Cikgu Fasiha ni saya memang nak puji. Liza. Liza, kita tengok dia punya hasil kerja anak murid ni Liza. Betul. Sebab nanti Cikgu Fasiha hantar tak dekat dekat PPAP semalam kemarin? Hantar berapa file? Cantik-cantik anak murid dia punya. Ya, betul. Cikgu Kena kongsi ni, cikgu dia tu kena kongsi. Ya, betul tu lah. Pameran. Cikgu Eddie Lia ni sekolah mana? SK Lukut. SK Lukut mana? Oh, Negeri Sembilan. Kita ada Terengganu Negeri Sembilan. Cikgu Hamilah Ramli? Oh, Port Dickson. Hamilah Ramli? Hamilah Ramli tak pasti. Bangi. Oh, Bangi. Cikgu, Port Dickson hujan ke? Oh, dia orang tak nak bercakap, dia orang nak type je kan? Port Dickson hujan ke? Hujan. Ila, kita orang Pahang je kuat bercakap. Saya Melayu baru. Hello, saya baru cakap je. Kita semua baru-baru belaka. Yang lama tu Kak Miza paling lama. Kita pun malu juga. Okey dah. Tak boleh cakap nanti jadi bangun. Okey, faham. Okey, ada soalan baru masuk pula. Okey, Cikgu Arba'iyah dari mana? Cikgu Arba'iyah, can you hear us? Where are you from? Confirm dia. Confirm dia dilanjutkan. Saya baru baca punya laman Facebook PPAP 20 PPAP Kuantan Pahang. Nanti saya share. Buka balik. Itulah kita cikgu perempuan ni, nak bercakap pun tak boleh sebab takut baby bangun. Itulah. Okey, tak apa. Cikgu A tu tak tahu dari mana, Cikgu Arba'iyah tadi.
Tak pastilah. Kalau tengok muka mungkin ingat. Itulah. Liza tak apa, dia banyak kenal. Dia aktif dengan channel dia apa semua. Baguslah Liza Tapi satu. pernah di alam maya je, tak pernah jumpa pun. Ya, betul. Itulah kata kalau ada rezeki kita macam buat inovasi ni dan kongsi kan best kan? Okay, nanti masuk tau. Masuklah, tak kisah apa-apa pun. Macam Cikgu Air Putih sempat cerita dengan saya hari tu, dia buat bengkel. Dia buat bengkel untuk beberapa pelajar untuk siapkan program NICE tu. Jadi nak buat yang tu sebagai inovasi pun boleh, perbengkelan tu, ataupun cikgu, saya percaya cikgu ada aktiviti-aktiviti lain ke cikgu nak jadikan sebagai inovasi untuk cikgu kongsikan kepada rakan-rakan GPM dari seluruh Malaysia. Ini kalau macam 4-5 negeri masuk dah macam peringkat kebangsaan, tapi sebenarnya benda ni peringkat negeri je. Mana tahu. Tapi kalau Puan Cikgu Nora Kedah, Cikgu Negeri Sembilan, Cikgu Terengganu, Cikgu Pahang, 4. Dia 5 ke? 5 untuk dia jadi level kebangsaan dia kena 5 kan? Negeri Sembilan tadi, Negeri Sembilan. Negeri Sembilan, Terengganu, Kedah, Pahang. Bangi Selangor. Ada negeri kebangsaan. Cikgu Nora jawab, lebih daripada 4 boleh jadi level kebangsaan. Nice. Oh, I tak ada inovasi saja nak dengar. Ya ke Cikgu Ida? Boleh Eddie Lia, Cikgu Lia, boleh je. Boleh, Lia banyak. Dia selalu buat yang perkongsian minit curai tu. Oh ni ke cikgunya? Lah orangnya. Oh ni ke yang tadi menaik dan screenshot macam-macam tadi tu? Saya ada komen sebab Cikgu Nora share link, saya komen. Ya. Okey. Boleh Lia cerita tentang benda tu kan? Boleh. Minit curai yang memberi manfaat kepada orang lain. Saya nampak Dr. Zurida pun komen kata. Okey, kalau ada apa-apa nanti boleh tanya PM tepi pun tak apa. Telefon Cikgu Liza, WhatsApp Cikgu Liza pun boleh, Cikgu Ila pun boleh, KN pun boleh ya. Alright, kita sama-sama lah ya. Inovasi sedia ada boleh ke? Boleh, tak semestinya terkini. Boleh. Boleh je. Ni pun ambil inovasi yang hari tu je, yang menang, yang bertanding hari tu je. Ambil je. Sebab kita macam saya yang tak pernah masuk bertanding tu nak tahu. Ya, level mana pertandingan tu, macam mana dia punya level kan? Itu nampak, itu manfaatnya. Maknanya Ila kata dia pernah masuk dan menang. So mesti cikgu-cikgu muda nak tahu macam mana standard masuk dan menang tu. Lepas tu nak tahu kan. Itu inovasi ke? Lia ni kongsi ilmu orang lain. Lia kena buat macam ni, minit curai lah. Maknanya Lia kumpulkan, katakanlah 2020 pandemik ada 10 webinar yang Lia ikut dan Lia catat semua. Ada sistem lah, maknanya tarikh masa dan apa dapatan. Kalau benda tu orang lain boleh dapat manfaat, kita kira sebagai inovasi. Orang lain tak pernah buat. Sebab macam saya cakap tadi, dia tak ada benda salah atau betul. Betul. Mungkin nanti Lia boleh ni tahu macam apa, kan dia tahu berapa sharing yang cikgu lain buat kan. Jadi itu impak lah, betul tak? Impak kepada cikgu lain kan, betul tak? Ya. Kita ada satu peserta lelaki, Cikgu Ustaz. Cikgu Ustaz. Assalamualaikum Cikgu Ustaz. Okeylah, dah pukul 10, kita pun tak nak ambil masa ramai sangat, masa lama sangat ya. Liza bolehlah buat screenshot satu. Okey, terima kasih penyertaan dari kami ya. Okey, buat satu screenshot kita punya perbincangan pagi ni, malam ni.
Bye. Bye. Satu, Nanti dua, sekejap ambil gambar dulu. Orang tak buka video. Tak apa. Okay, tak apa. Saya screenshot tau. Okay, 1, 2, 3. Dah. Okay, alright. Terima kasih semua. Harap dapat manfaat. Nanti kita ada apa-apa, kita boleh WhatsApp. Kita ada nombor telefon masing-masing kan. Boleh tanya ya. Okay. Oh, Cikgu Liza tak share pun tadi slide dia kan. Dia hanya cerita je. Tak apalah. Yang penting dah ada flow dia. So hari itu telah dilanjutkan ke 21 hari bulan. Jom sama-sama kita imarahkan Hari Literasi Maklumat. Kalau jadi peringkat kebangsaan, kalau tidak peringkat negeri Pahang. Okay, alright. Okay, terima kasih semua. Terima kasih Liza, host malam Terima kasih Kak Liza. Terima kasih semua. Good night, Madinah. Pusat Sumber Madinah. Okay, bye. Assalamualaikum. Salam. Liza rekod kan? Rekod. Macam mana nak share apa? Mana nak share? Oh, nanti saya tengok dia Boleh ada. tak apa. Tak ada apa sangat. Kot lah ada orang lain nak dengar. Tapi tak ada apa sangat kan. Tapi kalau orang lain dengar, mungkin orang lain tu boleh join lagi. Ya, betul. Tak apa. Kalau Liza boleh simpan capaian tu dan share, boleh je bagi ke KN. Dan Liza pun boleh share dengan kontak Liza juga. Right, thank you everyone. Bye. Assalamualaikum and have a good rest. Bye. 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 Kita apa dia? Dah siap dah.